نتواصل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فأزاد ومجابة نتواصل بالحبابة والبتول salihin yang menghubungkan kita terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan sekalian, majlis yang macam ini tuan-tuan sekalian boleh dapat menghalang daripada berlakunya kiamat. Sebab kiamat tak akan berlaku selama mana ada manusia yang mengucapkan zikrullah, ada yang mengucapkan selawat atas Nabi, kiamat takkan berlaku lagi tuan-tuan sekalian. Dan bahawasanya majlis kita ini tuan-tuan sekalian adalah majlis yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila malaikat berada di kalangan kita, maka malaikat yang menyelubungi kita dengan sayapnya akan berzikir, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, sehinggalah kita bersurai. Uhayyikum bisalamin atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita SAW mengatakan di dalam untuk membina kepada hubungan di antara satu sama lain memerlukan kepada 3 perkara, iaitu absyus salam, kata Nabi, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan, wa qumil laili wan nasun niyam, dan bangunlah di waktu malam sedang manusia sedang tidur. 3 perkara ini kalau dijaga, maka akan terjadilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan di antara kita sesama makhluk. Di dalam satu sabda baginda Rasulullah ketika menceritakan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada satu golongan manusia yang dicemburui oleh para nabi-nabi dan syuhada. Kerana apa? Kata Nabi, kerana mereka itu bukan di kalangan para nabi ataupun para syuhada. Maka sahabat baginda Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Kata Nabi, mereka itu adalah golongan yang saling cinta mencintai kerana Allah. Mereka berkumpul kerana Allah, datang dari berbagai pelosok, berkumpul pada satu tempat dengan mahabbah cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu nanti akan dimahsyarkan dengan cahaya yang gilang gemilang, berada di menara-menara yang indah, kerana mereka berkumpul kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang termasuk di dalam golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketika kita memuji kepada Nabi, membaca maulid, semuanya telah disebutkan di dalam kitab maulid akan kelebihan membaca maulid itu. Al-Habib Umar ketika menyusun daripada Diya'ul Lami', di antaranya beliau mengatakan, wa bihubbihi wa bidzikrihi wa nasri wa tawgiri rabbi qad awsana. Dia mengatakan dengan cinta kepada Nabi, dengan kita menyebutnya, dengan kita menghormatinya, dengan kita menceritakan tentang Nabi, maka itu adalah merupakan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dipesan oleh Allah untuk sentiasa mengulangi daripada menyebut-nyebut akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beliau mengatakan ayat yang paling afdal adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Nabi mengatakan, benar engkau wahai Ubay, menunjukkan akan kehebatan Sayyidina Ubay yang juga merupakan salah seorang sahabat yang menulis wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ubay bin Ka'ab tidak cukup ketika hidupnya bersama dengan Nabi, bahkan ketika setelah wafatnya baginda Rasulullah, beliau adalah orang yang paling menjaga akan kebersamaan, iaitu kesatuan, penyatuan daripada ummah. Sehingga tidak sedikit dan tidak berhenti beliau menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini adalah jalan bagaimana umat ini akan bersatu. Di antara kalimat yang masyhur yang telah pun diucapkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab
ketika melihat keadaan umat Islam yang semakin longgar akan ikatan ukhuwah dan persaudaraannya. Dia mengatakan kita akan bersama dalam satu tujuan selagi kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila kita kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan kita akan berbeza. Ada yang akan ke kiri dan ada yang akan ke kanan. Kita pada hari ini, masalah yang wujud di dalam masyarakat kita adalah perpecahan. Sehingga yang malangnya bukan perpecahan di antara orang Islam dan orang-orang yang bukan Islam. Perpecahan itu berlaku di kalangan umat Islam, yang akhirnya umat Islam tidak tahu jalannya bagaimana untuk bersatu di antara satu sama yang lain, kerana dibimbangi akan berlaku. Dan sekarang ini kita berhadapan dengan keadaan seperti itu. Sebab itu apabila berlaku orang-orang yang menghina kepada baginda Rasulullah, kita sebagai umat yang kasih kepada Nabi tersentuh kita dengan apa yang berlaku dan apa yang dilakukan. Akan tetapi sebagai seorang umat baginda Rasulullah, maka tindakan kita mesti adalah tindakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan emosi. Nabi tidak pernah mengajarkan kita dengan emosi, yang dengan emosi itu kita akan bertentangan dengan syarak. Dengan tindakan itu akhirnya bukan meninggikan kepada al-Islam yang telah pun dicontohkan oleh Nabi, bahkan merendahkan martabat Islam itu di mata orang-orang yang bukan Islam. Islam tidak mengajarkan kita untuk saling kafir, mengkafirkan dan membunuh kepada orang lain. Walaupun yang dibunuh itu adalah orang yang kafir, akan tetapi tidak ada hak untuk kita membunuh kepada orang-orang kafir tanpa hak yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi keinginannya adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tiba-tiba orang-orang yang membunuh kepada orang kafir, yang dengan sebab itu maka orang itu mati dan juga masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita menjadi orang yang sentiasa menyampaikan kebaikan, berdakwah, mengajak kepada orang itu untuk mendapat rahmat. Sebab itu Nabi diutuskan adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam, dengan perkataan rahim, perkataan pengasih, untuk memberi kasih sayang di antara sesama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya aku ini orang Islam, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat, dengan kasih sayang, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan Allah mengatakan tak sama di antara kebaikan dan kejahatan. Jelas yang baik itu tetap baik, yang tak baik itu tidak baik. Yang Islam, yang mukmin tetap mukminnya, yang kafir pasti membenci kepada al-Islam dan juga baginda Rasulullah. Maka mereka mengutuk dan mengeji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka adalah kufur kepada Allah. Mereka tidak kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sedihkan adalah dengan marahnya umat Islam itu, tetapi dalam masa yang sama umat Islam tidak kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sendiri tidak mengetahui akan sejarah kehidupan Nabi. Siapa ibu bapa Nabi? Siapa anak baginda Rasulullah? Siapa isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak dan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang akhirnya umat Islamlah yang sebenarnya yang tidak mengasihi kepada nabi mereka, yang meninggalkan akan nabi-nabi mereka, tak kenal ketika itu kepada ibu bapa baginda Rasulullah yang cukup mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, bapa baginda Rasulullah, adalah insan yang paling utama di zamannya, yang tiada ketika itu tolak bandingnya, sehingga setiap orang ingin untuk menjadikan beliau sebagai suaminya. Telah ditakdirkan oleh Allah untuk berkahwin dengan ibu baginda Rasulullah, Aminah, yang ibu baginda Rasulullah ini adalah digelar sebagai At-Tahirah, perempuan suci,
Kerana di zaman itu ketika wanita-wanita diperkotak-katikkan, ketika itu wanita-wanita dijadikan hamba, dijadikan barang-barang mainan dan sebagainya, terpelihara Aminah ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hairanlah lahir daripada keduanya itu insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sejauh mana kita mengenal kepada ibu bapa baginda Rasulullah, anak baginda Rasulullah, isteri baginda Rasulullah, yang juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang juga digelar pada zaman itu sebagai At-Tahirah, perempuan suci, walaupun seorang janda akan tetapi menjaga maruah dirinya. Tak kala zaman ketika itu wanita tiada harganya, beliau adalah wanita yang menjaga maruah dirinya, sehingga dengan tidak segan silunya meminang kepada baginda Rasulullah, kerana yang dilihat adalah akhlak, yang dinilai adalah ciri pribadi yang ada pada baginda Rasulullah, bukan hartanya, bukan rupanya dan sebagainya, akan tetapi akhlak dan ciri yang ada kepada baginda. Bagaimana pandangan seorang wanita yang cukup bijaksana ini, yang sepatutnya sebagai seorang wanita yang ada pada zaman ini melihat dengan pandangan yang dipandang oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang melihat ketika itu harumnya akan akhlak dan budi pekerti yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab akan tetapi orang-orang yang mampu untuk berbuat demikian ini Allah gambarkan sifatnya. Allah mengatakan wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa tu hazzin azim. Tidak akan boleh untuk berbuat demikian itu kecuali orang yang memiliki kesabaran. Kesabaran ini bagaimana kita ingin dapat? Bagaimana orang yang mendapatkan satu bahagian yang hebat ini yang disebutkan oleh Allah? Dengan ilmu. Orang hari ini digambarkan dengan Islam, tindakannya seolah-olah jihad, syahid dan sebagainya, tetapi tanpa ilmu sebenarnya mereka membuat di luar batasan yang akhirnya merosakkan kepada imej Islam itu. Sebab itu ilmu sangat penting. Sebab itulah hari ini sepatutnya kita ajak orang untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, bukan hanya dengan semangat yang asyik dilempar-lemparkan ataupun dilontar-lontarkan, tetapi orang-orang yang demikian itu tanpa ilmu akan bertindak di luar batasannya, sehingga kan akhirnya dalam hasad dan niat untuk meninggikan Islam, akhirnya Islam itu direndah-rendahkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Ketika di zaman Nabi, ketika orang-orang Islam melewati kepada berhala, mereka memaki kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik ketika itu, sehingga datang berita itu kepada Nabi. Nabi mengatakan, kenapa kamu memaki kepada berhala-berhala tersebut? Maka mereka mengatakan, kerana berhala-berhala itu adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, itu orang mereka tidak mengetahuinya mereka sembah. Maka turun firman Allah SWT yang mengatakan, jangan kamu memaki-maki kepada berhala-berhala mereka, kerana apabila kamu memaki berhala-berhala mereka, maka mereka memaki kepada Allah. Lihat, dilarang. Kerana dengan kamu makinya, maka mereka tak makin jauh daripada Allah, maka makin marah. Begitu sebab itulah kita bergembira ada caranya, dengan membaca maulid, menyebut tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hairan kita pada hari ini kalau orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah, tapi yang dipersoalkan adalah apabila membaca qasidah, yang dipersoalkan apabila membaca maulid, apabila dia berkumpul dan berzikir kepada Allah. Ini yang dipersoalkan oleh mereka. Majlis perkahwinan dipenuhi dengan karaoke dan sebagainya. Tak sedikit merasa bersalah pun, tak sedikit ketika itu merasa kecewa kerana ketika kita berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi kalau buat majlis seperti ini, seolah-olah perkara ini adalah perkara yang teruk, perkara yang asing, perkara yang sepatutnya tak dibuat. Ya Allah, bezanya pemikiran orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bezanya orang-orang yang merindu itu dengan orang yang tidak merindu. Lihat bagaimana kerinduan para sahabat kepada baginda Rasulullah, sehingga dengan mereka menyebut nama baginda Rasulullah, cerita Rasulullah menaikkan semangat-semangat mereka.